Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan Tuan Haji Yaakob, pengurus kepada agensi Falcon Travel and Tours. Jadinya pada hari ini saya bersama Haji dengan tim assignment saya nak bertanyakan beberapa soalan tentang agensi haji lah, InsyaAllah. Okey, kita teruskan kepada soalan basic yang pertama. Boleh tak Tuan Haji bagi tahu nama agensi penuh, objektif agensi dan apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi Tuan Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Yaakob bin Ali Azrul, di bawah agensi Falcon Travel and Tours Sendirian Berhad, yang beroperasi di Ibu Pejabat Kuala Lumpur dan cawangannya di Bukit Baru, Melaka, yang diuruskan oleh saya sendirilah di Melaka. Di Kuala Lumpur tu diuruskan oleh pengurus besar, iaitu Tuan Haji Syarul. Jadi objektif kita punya Falcon Travel ni kebanyakannya daripada umrah lah. Kita buat umrah, sepenuh, boleh katakan sepenuhnya umrah, dan juga ziarah-ziarah ke tempat-tempat lain, khasnya di Malaysia dan juga di seluruh dunia, yang kita punya ni package travel agency kita ni. Dan selain daripada tu, untuk buat masa ni package haji tu kita belum buat lagi lah. Itu package haji ni kalau kita nak buat, kita mestilah mendaftar di bawah tabung haji. Sekarang ni kita belum ada pendaftaran dengan tabung haji, dan kita kebanyakannya kita tumpu kepada umrah, dan kita adalah salah satu syarikat yang membuat visa sendiri. Visa tu kita buat sendiri, kerana kita ada kita di bawah muasasah lah yang direct dengan di Saudi Arabia. Okey, baik Tuan Haji. Ya. Okey Tuan Haji, seterusnya tajuk assignment kita pada hari ini, tajuk yang besarnya adalah apakah persediaan agensi dalam menawarkan perkhidmatan selepas pasca pandemik COVID-19. Jadinya soalan yang pertama adalah apakah kesan yang ditanggung oleh agensi sepanjang pandemik? Sepanjang pandemik ni, bagi package travel agency ni, khasnya umrah, pada kami banyaklah risiko yang kita terima daripada pandemik 19 ni. Okay. Salah satu daripada risikonya kerana orang tak boleh nak bergerak. Orang tak boleh nak bergerak. Bila orang nak boleh bergerak, daripada segi pelancongan, kita memang boleh dikatakan hampirlah orang kata hampir 90%, ataupun mungkin lebih daripada itulah, kerana kita tak boleh nak bergerak, kerana penyakit terjadi pasal. Jadi kita tak ada, orang kata daripada segi pelancongan tidak ada ruang, tak ada alternatif lain yang kita buat. Memang tak boleh, pasal kita buat pelancongan, jadi mesti melancong saja. Mesti berjumpa orang ramai, pergi tempat orang awam, orang ramai. Jadi itu, kalau penyakit COVID-19 memang tak boleh ke tempat-tempat tu semua. Padahal kita nak menjauhi, nak mengelakkan daripada penyakit COVID-19 nanti. Jadi kita tak ada, daripada segi pelancongan kita tak ada pilihan. Kita suka tak suka, kerana ini adalah satu bencana, kerana kita kena harungi juga. Hadap juga. Kita harungi. Kita tak ada alternatif lain kecuali kita cari alternatif baru, bukanlah daripada segi pelancongan. Untuk kita nak survive lah. Kalau kita tak ada alternatif baru selain daripada pelancongan, memang orang kata kita tak boleh nak
senang cakap tak boleh nak hidup lah. Lebih kurang macam tu lah. Tak ada sumber pendapatan. Tak ada sumber pendapatan. Pasal kita punya kalau travel agency ni, pelancongan ni, dia memang pendapatan dia daripada situ, daripada orang melancong. Betul. Kalau orang tak ada melancong, mana ada pendapatan? Tak ada pendapatan. Kalau orang nak pergi ke umrah pun tak boleh juga, lagi jauh. Belum pasal benda ni satu dunia. Satu dunia. Bukan Malaysia. Jadi itulah sekarang. Okeylah. Okey Tuan Haji. Soalan yang kedua. Pandangan Tuan Haji sajalah. Pandangan Tuan Haji tentang pembukaan pelancongan dalam negeri dalam waktu pandemik ni. Pada saya dalam waktu pandemik ni, kalau kita buka pelancongan dalam negeri, kita berbalik semula daripada kes-kes yang berlaku lah. Itu contohnya, kes yang berlaku ni bergantung kepada kena vaksin. Kita ada vaksin, injection vaksin ya. Kalau kesan daripada vaksin ni tadi banyak sangat berkurangan. Kalau ada pun yang kena pun kena dia peringkat tahap 1 orang cakap lah. Dia tak pergi tahap 3 kan. Jadi kat situ boleh dibuka lah. Tapi sentiasa kita kena monitor. Kalau kita tengok dalam monitor kita dalam seminggu akan terkurang, kalau perkara ni berubah secara mendadak, kita kena cepat-cepat ambil tindakan. Betul. Kita tak boleh biarkan. Dan sekarang ni kita bergantung pada vaksin. Kalau vaksin ni tadi memberi kesan yang baik, kita buka peringkat-peringkat lah. Buka berfasa lah. Buka berfasa. Buka berfasa. Jadi kalau kita punya lagi bagus, buka fasa pun kesan. Kalau kita buka berfasa ni pun, kalau COVID ni nanti yang kena COVID tapi dia pergi tahap 3 ke atas, itu kena cepat-cepat ambil tindakan. Kerajaan kena tutup cepat. Pasal dia pergi tahap 3, 4. Kalau tahap 1 tu 2, just maintain dia kan. Mungkin tak apa, tapi kena monitor juga walaupun tahap 1, 2. Sebab kita tak tahu kan. Kita tak tahu ni. Kalau tahap 1, 2 ni ringan, dia tak pergi ke hospital. Dia cuma pergi karantin di rumah, satu-satu tempat, ataupun di rumah, atau di kawasan. Betul. Kalau bila dia pergi ke hospital saja, itu berat. Kan dia melibatkan orang lain juga. Gejala tu akan mungkin melibat orang lain. Jadi kita fikir kat situ lagi masalah, lagi susah. Jadi orang pihak-pihak yang bertanggungjawab, dia lebih tahulah. Macam Pak Haji, orang kata kalau kita tengok ke atas, kita nampak satu je kan, situ satu tempat. Kalau orang atas, dia nampak keseluruhan sekali. Betul. Itu kerja dia orang lah. Ini pandangan peribadi Pak Haji. Okey Tuan Haji. Seterusnya soalan yang ketiga saya akan serahkan kepada kawan saya Muhammad Ilham. Dia akan bertanyakan soalan kepada Tuan Haji. Boleh. Dipersilakan. InsyaAllah. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan seterusnya saya akan tanya, apakah strategi yang diambil oleh pihak agensi pelancongan Tuan Haji dalam menghadapi gelombang pelancongan? Apakah strategi yang diambil oleh agensi dalam menghadapi gelombang pelancongan? Dalam gelombang pelancongan ni, strategi agensi Pak Haji lah. Seperti yang Pak Haji beritahu tadi, kalau daripada segi strategi kita untuk menghadapi pelancongan kerana penyakit COVID-19 ni, memang kita tak boleh nak buat apa-apa. Memang kita tak boleh nak buat apa, kecuali kita ubahkan kita punya bisnes kita tadi. Untuk sementara kita cari perniagaan yang baru, perniagaan yang tidak kena mengena dengan pelancongan, kan? Barulah kita boleh bergerak. Kalau kita nak sekarang ni, kalau misal kita nak bergerak dengan pelancongan, nak strategi kita memang tak boleh pergi ke mana. Pasal agensi pelancongan ni dia melibatkan orang ramai. Kan? Sekarang ni pun kerajaan kita pun tak buka untuk pergi ke luar negara. Dalam negara sekarang ni barulah dia buka sikit. Kan? Jadi kesannya kita tak tahu lagi. Kan? Jadi kita tak, daripada segi pelancongan ni, macam agensi Pak Haji ni kan tak boleh apa. Kita sepenuhnya bergantung kepada pelancongan.
Bila bergantung pada pelancongan, kita mesti bergantung kepada COVID ni sekarang ni. Kalau COVID ni sekarang ni makin menurun dan kerajaan buka pelancongan ni, tak ada masalah lah. Kalau kerajaan tak buka ni kita punya COVID ni tak menurun, mendata, dan kerajaan tak buka daripada segi agensi pelancongan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak ada jalan lain kita buat kecuali kita ubah perniagaan kita daripada pelancongan ni kepada perkhidmatan. Ialah apa-apa saja perniagaan yang boleh kita boleh survive, sumber pendapatan lain untuk menggantikan perniagaan pelancongan ni tadi. Okey. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Okey, soalan yang keempat boleh teruskan. Boleh teruskan soalan yang keempat. Soalan yang seterusnya lagi, adakah berlaku pertambahan kos di dalam pelancongan domestik selepas pasca COVID-19 ni? Pertambahan kos. Adakah berlaku pertambahan kos ketika waktu COVID ni? Pada waktu COVID ni, kalau pandangan Pak Haji, pertambahan kos tu ada tapi tak banyak lah. Kan? Ini bergantung kepada setiap travel agency tu. Kalau Pak Haji punya pertambahan kos daripada dalam negeri tu tak begitu banyak. Pasal apa? Daripada jenis transport, kita nak tengok juga transport, contoh lah daripada Melaka pergi Langkawi, kan? Kalau dulu bas untuk pelancongan ni kita sewa satu hari dalam 1,000, kan? Jadi ini bukan kawalan daripada kita gunakan perkhidmatan transport daripada syarikat lain. Jadi kalau syarikat lain tu kata sekarang ni dah pergi 1,200, mungkin kita tambahlah dalam 100 ke, macam tu lah. Ini bergantung daripada pertambahan kos ni. Setiap syarikat tadi terpulang pada masing-masing. Sama dia nak profit dia 10%, ada dia nak buat kenaikan dia 40%, ini terpulang lah. Kita tak tahu. Tapi kos tu ada, tapi pada pandangan Pak Haji taklah begitu banyak, kan? Betul. Okey. Ya. Seterusnya, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, berapakah jumlah pelancong agensi pelancongan dari tahun 2018 ke 2019? Berapakah jumlah pelancong dari tahun 2018 ke 2019? 2018. Untuk maksudnya pelancongan yang diuruskan oleh Travel Pak Haji lah. Masuk kat situ lah. Kita COVID 2000 berapa itu tadi? 2019. 2019. Maknanya kalau sebelum 2019 tu, kalau sebelum 2019 tu, sebelum COVID ni berlaku, so kita punya, pasal kita adalah pembuat visa, lebih kurang dalam 25,000 pelancong. 25,000 pelancong lah. Tapi kerana bila berlaku saja COVID tu, kalau tak silap dalam bulan 3, pertengahan bulan 3 2019 tak silap. 2019. Maknanya kalau sebelum tu kita punya jangka kita punya pelancong dalam 25,000 lah. Tapi bila berlaku saja COVID 2019 tu, kita punya tu dah menurun. Tak sampai pun separuh. Pasal apa, bulan 3 tu kita masih ada 2 bulan lagi. Nak sampai ke Ramadan. Kira penurunan pelancong tak sampai separuh lah daripada 25,000. Ya, tak sampai separuh lah. Pasal apa, kita dalam masa melancong tu COVID dah berlaku. Jadi penerbangan semua ditutup oleh Arab Saudi, kan? Jadi dia tak benarkan pelancong-pelancong umrah ni masuk ke Saudi. Dan negara-negara lain pun tutup. Satu dunia. Jadi kesannya termasuklah kita. Betul. Okey, seterusnya saya persilakan Muhammad Ikmal untuk teruskan soalannya seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Nama saya Muhammad Ikmal Zamani bin Ramlan. Saya akan bertanyakan soalan yang seterusnya.
Soalan yang seterusnya ialah perniagaan atau perkhidmatan apakah yang dijalankan oleh agensi Tuan Haji ketika pandemik ni dan masih akan diteruskan selepas pasca pandemik? Berkenaan dengan pasal pandemik ni tadi, selain daripada kita buat pelancongan dalam negara, luar negara dan juga umrah, masuk pelancongan tadi, so kita buat jalan alternatif. Pak Ji kita supply buah kurma, kurma ajwa, kurma ambar, mazdul, ada 2-3 jenis kurma Mariam, kismis yang besar tu, kacang-kacang daripada Arab Saudi. So kita ambil barang-barang ni semua direct dari Madinah. Sampai sekarang, sejak daripada COVID tu inilah orang kata perniagaan alternatif sampingan untuk nak menampung daripada segi pelancongan yang dah terkandas ni lah untuk sementara kerana ada COVID nanti. Jadi kita masih lagi menjual buah-buah kurma yang fresh dari Madinah lah. Jadi kalau ada yang berhajat daripada ini nanti, bolehlah hubungi Pak Ji, ataupun Pak Ji pun ada ejen di Batu Pahat ni, boleh kontak ejen kami, nanti Pak Ji akan bagi nombor telefon kepada pihak-pihak yang ingin menghubungi kami. Kira backup Tuan Haji bila tak boleh jalan pelancongan, Tuan Haji jadi supplier kurma. Ya, betul. Okey, boleh teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, apakah kaedah atau bentuk promosi yang akan agensi Tuan Haji gunakan untuk mempromosikan pakej pelancongan selepas Kalau kaedahnya selepas pandemik ni, besok kalau tak ada biasa, kita akan keluarkan brochures. Pak Haji keluarkan brochures untuk diedarkan kepada kawan-kawan. Kemudian kita masukkan dalam dalam Facebook, syarikat kami, daripada media elektronik. Itu salah satu cara dah lah kalau lepas COVID ni besok. Selain daripada kenal-kenalan yang dah pernah pergi dengan travel kami, itu salah satu cara dia lah, yang kita akan buat, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, beralih kepada soalan daripada saya yang terakhir, adakah agensi Tuan Haji akan masih mengekalkan work from home selepas pasca pandemik COVID-19 ni, bekerja daripada rumah, ataupun pergi pejabat kembali, ataupun Tuan Haji masih work from home? Sekarang ni kalau nak ikutkan COVID-19 sekarang ni dah banyak sangat berkurangan, kerana populasi penduduk kita sekarang ni di Malaysia hampir 90%. Jadi kalau dah keadaan macam tu, kalau nak ikutkan cakap tadi, kita dah ke pejabat dah. Kita tak bekerja dari rumah. Kalau kita bekerja dari rumah ni, bermakna kalau tak silap 4-5 bulan yang lepas kan, COVID tengah teruk kan. Banyak kes yang meningkat daripada segi hospital semua penuh. Itu memang kita bekerja dari rumah. Kalau keadaan sekarang ni banyak sangat baik ni, banyak sangat berkurangan. Jadi kita tak perlulah nak bekerja dari rumah, kan. Kita ke pejabat, kerana kat sana banyak lagi maklumat-maklumat, kemudahan-kemudahan yang kita ada. Kalau dari rumah ni, maklumlah kan, walaupun orang tak datang, tapi sekurang-kurang orang akan hubungi, kontak kita. Jadi kalau kita nak jawapan, nak maklumat apa-apa di pejabat, lebih mudah daripada di rumah ni. Lagi satu, di pejabat pun banyak kemudahan tu. Ya, di pejabat pun banyak kemudahan dengan internet dia, dengan apa, kemudahan-kemudahan yang ada. Okey, dipersilakan kepada Faris Hakimi untuk teruskan lagi soalan kepada Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Saya nak bertanya kepada Tuan Haji,
selepas negara kita ni telah memasuki fasa endemik, so dari pandangan Tuan Haji sendiri, adakah SOP masih akan begitu ketat bagi industri pelancongan? Apa pandangan Tuan Haji sendiri? Pandangan saya daripada segi kalau masuk fasa endemik ni, syarat-syarat SOP tu mestilah dikekalkan lagi. Pada kerana penyakit ni kita tak tahu berlaku kan, kadang-kadang dalam minggu pertama ni kita tengok bagus, kadang-kadang minggu yang kedua ni dia berubah, minggu ketiga dia lagi berubah, habis minggu keempat kadang dia menurun balik semula, di mana dia tidak menentu. Jadi benda perkara-perkara macam ni Pak Haji tengok, kita kena selalu sentiasa melihat ke depan, kan? Kita tak boleh begitu orang kata ambil sikap senang hati. Oh, dah turun kita punya endemik, kita dah tak kisah penutup mulut ni, lain-lain semua, kita bergerak dengan kumpulan yang ramai, yang dekat-dekat, kita ambil mudah, itu akan mendatangkan risiko yang berat untuk kemudian hari. Pasal perkara macam ni memang dah berlaku pun beberapa bulan yang lepas, kan? Jadi pihak atasan dia mesti lebih tahu daripada kita. Kita nampak satu pandang ke depan saja, tapi kalau orang pihak atasan ni, dia atas, dia boleh orang yang bawah semua sekali. Kita orang bawah ni pandang satu tempat je, satu sudut, kita tak nampak sudut-sudut yang lain lagi. Macam itulah, insyaAllah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, boleh tak Tuan Haji beritahu kat kita orang apakah bentuk langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh syarikat Tuan Haji sendiri dalam menawarkan pakej perkhidmatan kepada pelancong daripada sebelum, semasa dan selepas aktiviti pelancongan itu berlangsung lah. Langkah-langkah keselamatan Tuan Haji. Langkah-langkah keselamatan itulah macam kerajaan cadangkan SOP, kita kena jaga. Nombor satu, penutup muka, kalau dapat pakai 2 lapis, kena sanitary, tak kita punya tangan apa semua, itu dari segi langkah keselamatan tu. So berapa lama tu kita juga bergantung kepada endemik tadi, kan? Kita takkanlah kita nak buat kita nak buat macam ni sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan? Dan dia pun kerajaan kita akan tengok kes. Kalau kes ni lagi menurun dan juga bukan di Malaysia, dia seluruh dunia. Mana dunia pun menurun juga. Kalau kita menurun tapi dunia tak menurun pun tak boleh. Tak boleh juga. Kita tak nak nanti orang kita pergi luar negeri, kena kat sana, orang luar negeri masuk kat sini, kena kat sini lagi. Kesan tu kita tak tahu. Kesan ni kita tak tahu apa berlaku 3 bulan akan datang. Kita tak tahu apa berlaku 6 bulan akan datang. Waimah kalau yang singkat, kita tak tahu sebulan akan datang. Betul. Kita kata kalau endemik ni, kalau kuarantin diri ni 2 minggu. Kadang 2 minggu yang pertama okey. Tapi bila pergi 2 minggu kena, orang tu bertambah. Kena positif pula. Positif. Kita heran juga, sedangkan dia mengikuti semua SOP. So macam mana boleh kena? Jadi kat sini kadang-kadang kita nak dapat jawapan yang paling tepat sekali adalah susah. Penyakit pun kita tak nampak tu. Kita tak nampak benda ni. Penyakit ni kita tak nampak, kita tak tahu. Sekarang ni kalau orang dah injek COVID 2 kali pun masih kena positif. Ada risiko kena. Ada risiko kena. Tapi mungkin kebaikan dia tadi, dia kena tu di peringkat 1 ataupun peringkat 2, kerana dia injek vaksin. Itu pasal orang yang tak boleh injek vaksin sedikit saja, mungkin dia kurang sangat pemahaman dia kat situ. Dia banyak tengok pada yang negatif, kan? Tapi yang kita jangan tengok yang paling kecil, kita tengok paling yang besar, pada majoriti, kan? Kalau kita tengok paling kecil, yang kecil takkan mengatasi yang besar, kan? Jadi minta maaf cakaplah, kalau kita nak mati, tak kena COVID pun mati. Betul. Kan? Kita tak boleh berserah saja. Kalau kita demam, tak makan ubat,
Panadol mana nak baik? Kena makan ubat. Kita tak boleh berserah. Kita kena ikhtiar dan juga berserah. Mana kita ikhtiar dan juga kita berdoa, insya-Allah. Okey, insya-Allah Tuan Haji. Ya. Okey, soalan yang terakhir oleh kawan saya. Ya. Silakan. Daripada pandangan Tuan Haji sendiri, tentang industri pelancongan, dalam apakah harapan Tuan Haji sendiri untuk agensi pelancongan, industri pelancongan ini dalam tahun yang akan mendatang? Pada pandangan Pak Haji, harap-harap industri pelancongan ni harap-harap berlaku yang baiklah. Nombor satu, kita berdoa supaya COVID ni nanti sebaik mungkinnya dikurangkan atau tak ada langsung lah, supaya Allah dapat mengangkat orang kata kuman-kuman COVID ni nantilah. Dan kita harapkan supaya bila keadaan semua dah baik, COVID dah banyak berkurangan, so sedikit demi sedikit, so kita pun mengharap kepada kerajaan supaya dapat buka lah segi pelancongan dalam negeri ni tadi. So kalau keadaan dunia bertambah baik, banyak tambah berkurangan, so dia boleh buka kepada untuk keluar negara. Dan kita rakyat kita boleh pergi keluar negara, dan rakyat luar negara pun boleh masuk ke sini melancong di Malaysia. Barulah ekonomi kita ni tadi akan bertambah. Dan daripada segi umrah, kita mengharapkan kerajaan tadi memberi kelonggaran lah. Memberi kelonggaran maksudnya siapa yang nak pergi ibadat umrah ni boleh pergi boleh pergi umrah. Bermakna yang pentingnya dia sihat, kan? Janganlah ada sekatan umur untuk tempat ibadat ni tadi. Kalau bila ada sekatan umur untuk tempat pergi ibadat, khasnya pergi umrah ni tadi, kesannya tadi sangat tidak bagus. Pasal orang yang nak pergi ni semua orang yang umur 60 ke atas. Mana orang yang nak pergi umur 50 ke bawah? Kurang. Kan? Kurang tu aja. Jadi kita nakkan kerajaan pada hari ni fikir semasa-masanya. Khasnya untuk travel agency orang Melayu ni. Pasal yang ini ibadat. Itu terpulanglah pada kerajaan. Wallahu alam. Okey Tuan Haji, penambahan lah Tuan Haji. Ya, boleh. Apakah boleh tak Tuan Haji bagi kata-kata semangat pada grup assignment kami, supaya lebih bersemangat belajar dalam kos pengurusan haji dan umrah ni, boleh jadi macam Tuan Haji? Okey. Berkenaan dengan ni travel agency ni, hanya pakej haji umrah macam korang muda-muda ni, Pak Haji memang sarankan, memang sangat bagus. Memang sangat bagus buat package travel agency ni. Yang pentingnya kita kena jujur dengan jemaah. Kita kena jujur dengan jemaah, kena cakap benar dengan jemaah. Kita jangan selindung-selindung. Pasal umrah ni kira ibadat. Kita jangan mementing sangat pada keuntungan. Jangan penting sangat pada apa saja pun, jangan kita biar untung, bukan tak untung, tapi jangan melampau sangat. Jangan melebihi sangat keuntungan yang kita nak buat. Dan kita kena janji, ibadat umrah ni dia banyak risiko dia. Tapi kita kena banyak bersabar lah. Kita mesti dapat maklumat yang tepat. Kadang-kadang bila kita beritahu jemaah macam ni, jadi bila kita dapat daripada orang lain, contoh dia macam hotel lah di Mekah tu, kadang harga yang kita dapat, mula-mula dia cakap harga dia 100 lah, contoh. Kita dah beritahu jemaah 100, tapi kadang-kadang selepas tu 1-2 minggu dia berubah, dia kata harga tu dah naik 150. Itu risiko dia. Jadi kita kena pastikan kita punya maklumat daripada Mekah sana betul, 99% betul, dia tak berubah. Itu kerja kita. Kerja jemaah yang di Malaysia yang kita tawarkan harga tu, itu bukan kerja dia. Dia percaya ke cakap kita, kan? Jadi kalau kita berubah dengan kadar yang minimum, masih boleh lagi, ada sebab-sebab kita tawarkan. Tapi kalau kita berubah harga yang tak minimum, harga yang tinggi, so jemaah akan protes. Jemaah akan salahkan kita, macam mana ni boleh naik. Jadi
Saya daripada segi pengurusan kat situ tak bagus. Jadi kita apa saja berniaga, kita kena pastikan betul-betul sumber yang kita dapat tu tak berubah. Ini terpulang pada masing-masing lah. Jadi kalau ke ibadah buat travel agency ni, buat umrah, kalau orang muda ni memang sangat bagus. Tapi kena sabar, kena buat kecil-kecil lah. Yang penting ni dulu daftar syarikat. Daftar syarikat, kalau nak buat travel umrah, daftar dengan travel umrah. Kalau tidak, kalau nak ambil pengalaman, bekerja dulu dengan syarikat umrah. Bila kita ada pengalaman, kita dah tahu selok-belok, jangan nak tubuh syarikat dulu. Kita ambil pengalaman dulu. Bila kita dah ambil pengalaman, ada modal sikit kan, ilmu kena ada. Ilmu pengetahuan agama ada, lagi bagus. Kalau tahu cakap bahasa Arab, lagi baik. Itu memang perlu. Memang perlu dalam sebuah agensi lah. Kau orang muda-muda lagi, dalam agensi umrah ni, bahasa Arab sangat penting. Bahasa Arab sangat penting. You tak boleh ceramah pun tak apa, tapi you tahu bahasa Arab. You senang nak komunikasi dengan orang sana. Orang sana komunikasi kadang-kadang apa-apa. Pasal you nanti bila bawa orang umrah, you adalah orang perantaran. Jemaah semua al-maklum semua dah berumur, dia mengarahkan daripada orang-orang muda. Orang-orang muda. Tak kira lah daripada segi ibadat. Pasal ibadat ni bukan setakat pergi orang pergi sana nak ibadat saja. Orang yang pergi sana dia nak melancong, dia nak beli baju, nak beli ni. Bukan kata semua orang pergi sana nak ibadat, nak semayang je. Kan? Tak. Kadang dia cakap sini, aku nak pergi sana nak ibadat. Memang betul. Bila sampai di sana, lain. Tak sama. Lain jadi dia tak pergi ibadat, dia buat juga. Melancong di kedai pun dia buat juga. Jadi kita ni manusia al-maklum. Lalu kita ni berubah-ubah. Kan? Jadi kita ambil peringkat yang sederhana lah. Kan? Yang lebih kurang. Jangan terlalu, orang kata terlalu tinggi sangat, jangan terlalu rendah sangat. Kan? Kita ambil sederhana. Pasal kita ni manusia, dia berubah-ubah, kita tak tahu. Keadaan hari ni pagi lain, kan petang dah lain. Kita pun cakap macam tu. Kadang kita cakap pagi lain, petang lain. Tapi insyaAllah, kalau benda yang baik, kita ada iman, kita belajar agama, dia tak lari. Dia tak lari kat situ. Dia bukan macam contoh-contoh yang lain. Agama tak ada. Dia tetap, kan? Allah dah adu kat pada kita semayang 5 waktu sehari. Mana boleh ubah? Mana kita boleh buat apa ni, sampingan dengan yang lain perkara? Tak boleh. Daripada segi agama tak boleh. Sama juga, kalau bukan segi agama kita buat macam agama, lagi dah kita bagus, insyaAllah. InsyaAllah. Rezeki tu ada, cuma kita nak usaha tak usaha. Kita rajin tak rajin. Kalau kita rajin, insyaAllah rezeki ada. InsyaAllah. Wallahualam. Wallahualam. Okey Tuan Haji, Tuan Haji, agensi Tuan Haji ni, Tuan Haji ada tak Facebook ke, Instagram ke dan sebagainya? Pak Haji ada ni Facebook, Instagram. Nanti Pak Haji bagi kemudian. Nanti Pak Haji bagi kemudian. Tak ada. Nanti Pak Haji bagi kemudian. Okey Tuan Haji. Saya rasa setakat ni saja. Kita punya interview Temu Ramah Tuan Haji pada hari ini. Terima kasih banyak pada Tuan Haji dapat luangkan masa bersama kami. Itu sajalah daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. InsyaAllah. Okey, tamatlah sudah Temu Ramah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.